Alright guys, first kali aku kena bagi tahu kenapa aku dah lama menyepi dalam dunia YouTube ni. Pertama, aku jadi kontak rapat COVID-19 sebab ramai staff Astro Arena baru-baru ni kena COVID. So aku terpaksa self-isolate lebih kurang dalam 2 minggu lebih lah antara punca utama. Tapi aku basically tak dapat nak rakam ke edit video lah waktu tu kan. Program TV BDB pun terpaksa dibatalkan seminggu dan lagi seminggu tu sekadar virtual je. Tapi start minggu ni aku rasa semuanya akan kembali seperti biasa lah, termasuklah kekerapan video YouTube aku akan kembali normal. Sekian, terima kasih. Kita start terus. Brentford 0, Newcastle United 2. 7 game tanpa kalah geng. No Saint-Maximin, no Trippier, no Callum Wilson, Bruno Guimaraes masih start dari bench. Satu-satunya tim yang tak menang langsung selepas 12 ataupun 13 game bawah Bruce di tempat ke-20 Liga satu ketika, sekarang dah panjat ke tangga ke-14 dengan 5 kemenangan keseluruhan bawah Eddie Howe sahaja. Ada satu stat yang mengatakan dalam tahun 2022 ni, selain Liverpool, Newcastle lah tim paling form dari segi kemenangan dan juga seri. Tak ada kalah, kan? Tak salah aku. Nak kata Newcastle belanja besar punca? Sorry. 93 juta pound yang Newcastle belanja tu, tapi apa yang merubah pasukan ini sebenarnya adalah Eddie Howe sendiri. Dengan falsafah yang menjadikan pemain sederhana tu lebih baik. Contoh terbaik aku bagi, Joelinton yang pernah dikritik, dicaci, dimaki oleh fan Newcastle sendiri ketika beraksi sebagai seorang number 9 ataupun number 10. Tapi dia nampak kelebihan Abang Joe ni dekat bahagian tengah. Dan keupayaan fizikal yang dia ada terus merubah dia jadi seorang pemain tengah yang digeruni. Memang unreal lah kan. Tiba-tiba dia main sebagai central midfielder, number 7 kan. Mankio boleh main kiri kanan kalau perlu sekarang. Ryan Fraser daripada zaman Bruce tu kau tengok dia dah jadi apa sekarang. Dia punya input, dia punya crossing, dia punya runs. Joe Willock dah mula temui sentuhan balik. Ingat balik 7-8 game terakhir musim lalu? Sekarang ni dah start dapat balik. Last 2 game 2 biji, 1 assist. Apa yang aku nak cakap kat sini adalah manager yang power akan sentiasa improve player. Contoh aku bagi macam Conte dengan Victor Moses dulu dekat Chelsea. Dia mengubah Victor Moses itu sebagai pemain yang berbeza. Klopp dengan Salah. Ingat dulu Salah datang dari Chelsea, dia nothing lagi. Kan, tapi tengok Salah sekarang kan. Ibarat seorang reject dululah dekat Chelsea kan. Dan ramai lagi lah nama-nama besar dalam dunia pengurusan ni yang pernah improve player. Realistik dari pembelian Januari Newcastle yang betul-betul beraksi dengan impact yang besar adalah Dan Burn, Kieran Trippier dan juga Matt Target secara pinjaman. So bagi aku, apa yang Eddie Howe dah buat di training ground ni adalah perubahan paling utara yang membawa kepada 7 game tanpa kalah ni. Komitmen player pun berbeza sekarang. Trippier yang injured tu pun semangat nak datang Brentford untuk join teammate dia dekat dressing room bagai. Ada orang kata Trippier tu sekadar datang untuk duit kan. Dia boleh je relax dekat sofa dia dekat rumah kat Newcastle tu, tapi dia datang juga pergi Brentford daripada Newcastle ke London. Kau tahu berapa jauh? Okay, ada yang kata rugilah bagai Newcastle tak ambil Gerrard lah, Lampard lah. Tapi dua-dua tu dah kena tapau dengan Eddie Howe. Eddie Howe bukan nama besar lah sebab dia bawa Bournemouth dulu kan. Tapi lain kali kaji dulu apa yang dia dah buat dengan Bournemouth sebelum kita nak menilai. Itu je aku nak cakap. Aku tak terkejut dengan pencapaian Eddie Howe setakat ni sebab memang dah jangka keupayaan taktikal dia. Memang antara pengurus dihormati kerana pencapaian luar biasa dia dengan Bournemouth dulu dari League 2 ke EPL dan kekal dalam EPL untuk 4-5 musim. Ni best. Owner baru Newcastle baru ni interview dengan majalah Athletic, kata dia boleh jadi the next Sir Alex sebenarnya. Tapi aku takkan fikir sejauh itu lagi lah. Aku tak nak overconfident, aku nak optimistik. Itu diorang cakap lah. Aku cuma nak tengok dia teruskan momentum ni je. Kekebalan 3 Abang Joe dekat bahagian tengah tu, Jonjo Shelvey, Joelinton, Joe Willock, antara faktor utama peningkatan setakat ni. Selain Dan Burn, Fabian Schär sebagai centre back, delivery Trippier belah kanan, Matt Target belah kiri. Ramai yang tanya bila nak start Bruno Guimaraes yang sejak tiba ni asyik duduk memanaskan bench je. Aku tanya korang balik, kalau tim kau tengah momentum 5-6 game tanpa kalah dan kerap menang, adakah kau akan menukar dinamik sesebuah pasukan? Bruno G ni tak dinafikan adalah masa depan Newcastle, tapi kena faham momentum adalah segala-galanya dalam bola sepak. Kan, kalau momentum dah elok, apa nak tukar? Orang kata don't fix what is not broken. Minggu baru ni, akhirnya game ni kita nampak Bruno G main 30 minit dan memang kelas lah. Through ball dia, switch off play, dia bergerak bila dia buat hantaran. Dan bahagian tengah tu nampak begitu compact sekali bila ada dia kan. Sentiasa bergerak, cari ruang buka laluan untuk rakan-rakan dia, sampai dia sempat maki Emil Kraft, right back Newcastle tu, bagi bola lepas tu duduk static kan. Member so bergerak lah kan. Kemasukan pemain-pemain seperti ini cuma akan bagi aku improve squad Newcastle jadi lebih kompetitif. Tengok je form Shelvey, Willock, Joelinton dah meningkat macam mana lepas Bruno G ni masuk. Kalau ada satu negatif bagi aku adalah Chris Wood lah, yang banyak menang perebutan di udara tapi semua try dia sasar ataupun lembik. Dia nampak slow bagi aku dan aku rasa Burnley tersenyum bila kita aktifkan klausa pembelian dia 25 juta tu. Diorang pula guna duit tu beli striker yang merupakan target man yang lagi elok bagi aku, iaitu Wout Weghorst.
Dan apa-apa pun aku nak ingatkan siapa yang maki Newcastle lepas kalah FA Cup dengan Cambridge United tu. Lepas game tu, kau nampak kebangkitan yang bermula kan? Tanpa kalah dalam 7 game betul-betul lepas game tu. Ibarat tim yang tengah fight dalam Europe Form 7 game tanpa kalah ni, 4 menang 3 seri kan. Apa-apa pun, kalau kau tengok form table, Newcastle belakang Liverpool, Man City dan Chelsea dah aku rasa dalam orang kata perbualan yang sama. Itu sebab aku rasa kalah dengan Cambridge tu sebenarnya positif sebab tak payah fikir pasal cup. Fokus penuhnya pada Liga. Christian Eriksen is back guys. Menerima tepukan gemuruh seluruh dunia bola sepak dan fans Newcastle sendiri yang bertandang ke Brentford kerana apa yang dia terpaksa lalui untuk kembali beraksi secara kompetitif. Aku rasa kena kita titik beratkan lah. Ada satu masa tu dia training dekat klub kerdil dekat Switzerland tau. Sorang-sorang selepas Inter release dia. Memang tahbik Eriksen. Namun aku berterima kasih, impact dia tak damage lah peluang untuk Newcastle kutip 3 mata penuh. Tackle Josh Da Silva tu maybe tak sengaja tapi tetap careless dan reckless, membawa kepada kad merah yang merubah game serta-merta selepas 10 minit. Lepas tu memang one way traffic je lah. Newcastle attack dengan pegang bola 65%. Cuma hujung-hujung game Brentford ada tekan sikit lah kan. Newcastle terpaksa absorb pressure tu sebab nak jaga cushion 2 gol. Joelinton sempat mengajar Chris Wood macam mana nak tanduk bola ke far post untuk gol yang pertama. Ryan Fraser main ibarat kena rasuk Saint-Maximin belah kiri tu kan? Sebab dia switch dengan Jacob Murphy. Saint-Maximin injured lepas game Villa hari tu, kena hantar pergi Monaco nak cepatkan proses pemulihan. So itulah sebab dia tak main 2 game dah dan nak bagi dia ready untuk cabaran bulan 3 ni. Yang aku dengar dia dalam 4-5 game dalam lingkungan 2 minggu. Hal ni dia cerdik, dia memikirkan future dan bukan sekadar sementara, dan itulah kenapa this is Eddie House, Black and White Army. Gol kedua datang dari situasi serangan balas. Banyak-banyak orang center back kita Fabian Schär melepaskan diri, melorongkan bola ke kiri kepada Willock yang memang dah anticipate bola tu dengan tenang je. Macam striker, dia skor menewaskan David Raya yang memang lahir pada waktu hari raya, yang banyak buat save dalam game. Kalau tak mungkin dah 3-4 biji dan Newcastle menang. Next game lawan Brighton kat St James Park, Newcastle perlukan lagi 3 mata sebab cuma 4 mata je atas zon penyingkiran tu. Aku tak confident lagi. Aku masih optimistik kita akan selamat. Cuma aku tak nak meraihkan apa-apa lah sebelum official. Next, Man United 0, Watford 0. Man United yang nak tanya korang, malas ke diorang nak main UCL? Diorang ni tak nak main UCL ke musim depan? Pening aku tengok form diorang ni. Kejap menang bergaya, kejap kau seri pula yang tak masuk akal. Satu lagi aku pening tengok selection Rangnick ni. Hari tu beria kau turunkan Lindelof main right back. Kali ni kau start balik Wan-Bissaka. Persoalan aku pada kau, apa dosa Dalot tu sampai kau ketepikan dia tiba-tiba? Sancho yang tengah form dalam Liga tu kau bench balik. Ilanga start bagi aku okay, deserve sebab performance dia off the bench setakat ni superb, terutamanya dalam away game Tapi sekali lagi kita sembang pasal miss chances. Bruno bersuara lagi benda yang sama, we need to be better. Berapa kali dah musim ni aku dengar ayat yang sama. Aku rasa diorang ni dah pakat lah kasih Arsenal laluan mudah tahun ni. Kena check phone call ke WhatsApp antara Arteta dengan player-player Man United ni. Kot-kot ada something ke kan? Berapa banyak peluang nak score? Bruno seorang dia silap boleh hat-trick. Ronaldo score tapi offside, kena tiang lah. Ilanga, Pogba, semua ada chances nak score. Bagi aku macam tak logik semua diorang miss. Watford pula kena banyak berterima kasih lah pada Ben Foster, save demi save yang hampir membawa kepada kemenangan. Cuma sebab Ismail Assar try hujung-hujung tu sasar sikit je dari tiang gol Man United. Dah jadi benda biasa lah aku dengar macam fans Man United dekat Old Trafford ni boo dekat player-player diorang kan. Benda dah macam normal. Padahal benda ni zaman dulu takkan berani fans Man United buat depan Sir Alex. Arsenal ada 3 game in hand tapi cuma 2 mata belakang Man United. Kalau Arsenal tak layak juga UCL, aku tak tahu nak cakap apa Minit ke-5 Ronaldo dah rembat kena tiang. Kau rasa macam anytime je nak score lepas tu kan. Lepas tu Bruno tamak sikit. Dia ingat dia boleh score macam dia buat dalam Brighton itu. Tapi Foster steady Ronaldo pula offside dari hantaran Bruno walaupun dia score. Chances demi chances Ronaldo dah lepas Foster cross ke far post. Bruno pula miss. Pogba cross, Bruno miss lagi. Ada permintaan penalti kat aku tengok. Ilanga jatuh dalam kotak penalti dari cabaran Cathcart tapi ref tak layan. Masuk second half, Ronaldo minta lagi penalti dari cabaran Hassani Kamara. Tapi sekali lagi ref tak layan. Kira dah macam terdesak lah aku tengok waktu tu kan. Ilanga perform tapi sayang finishing dia tak serupa sebelum ni. Dia sempat lagi block try Ronaldo dekat garisan gol. Sumpah game ni macam buki control Sancho, Rashford, Shaw semua masuk lewat dalam game dengan harapan dapat mengubah nasib mereka. Tapi lalas aku rasa Man United memang bernasib baik jugalah untuk seri. Try last dari Ismail Assar tu hampir curi 3 mata penuh. Kesimpulan aku macam ni lah. Man United aku rasa macam nervous atau cuak sikit beraksi depan penyokong sendiri kadang. Bukan selalu kadang. 5 daripada 14 home game musim ni Man United tak skor langsung. Benda ni lah yang buat pening kalau kau fan Man United. Kau create banyak gila chances untuk menang dalam banyak game musim ni tapi tak cukup clinical. Last-last seri, kalah. So Rangnick pun cuma boleh coach bab creating chances sebab finishing ni dekat training kau terror mana sekalipun. Bila dalam game sebenar,
jauh berbeza. Kau nak salahkan siapa kali ni? Bruno, Ronaldo. Seri yang aku rasa ibarat macam kau kalah lah, sebab ni Watford kot. Takkan tak ada balas dendam lepas kena lauk itu 4-1 dekat Vicarage Road kan. Zaman Ole tu. Last game Ole tu, 22 percubaan ke arah gol Watford, tak ada satu pun dekat. 3 je orang target. Aku rasa dah masanya lah Ronaldo ambil tanggungjawab. Bukan asyik pandang member je. Form dia tengah teruk sekarang. Kita kena akui dah berapa game baru 1 gol. Kalau Ronaldo belah hujung musim ni, aku anggap dia melarikan diri dari tanggungjawab dia sendiri untuk menyelesaikan masalah dekat Old Trafford. Siapa sangka lepas kau beli Ronaldo, kau still akan rindu dan bergantung pada kualiti Edinson Cavani dalam pasukan. Agak sedih bila man of the match kat Old Trafford adalah penjaga gol lawan yang dah berusia 30 tahun. Hobi dia rajin buat video kat YouTube macam aku. Malu weh. Next game lawan Man City, aku serius tak tahu nak expect apa dari Man United. Jujur cakap, kalau menang pun aku tak terkejut, kalau kalah pun expected. Tapi persoalan dia, what's next lepas tu? Everton 0, Man City 1. Game ni simple lah. Lepas City bernasib baik dengan Arsenal menang 2-1 itu, aku tutup sebelah mata sebab banyak keputusan ref buat aku ternganga waktu tu. Tapi kali ni aku bukan sekadar ternganga, aku tercekik weh. Apa kejadah Rodri handball terang-terang membesarkan diri dia, guna tangan tu tak kasih penalti. Kau nak clear handball macam mana lagi? Clear handball, clear penalti. Anak aku umur 2 tahun pun akan cakap penalti lah. Apa guna VAR seminit 2 check, lepas tu tetap memutuskan no penalti? Aku nak dengar apa penjelasan ref Paul Tierney tu, kenapa sebab utama tak bagi penalti tu. Aku rasa penjelasan dia adalah Man City maybe dah bayar FA atau Premier League untuk menang title musim ni. Result macam ni, aku rasa boleh buat Everton jatuh ke Championship musim depan dan halang cabaran Liverpool untuk menang title kat musim ni. So aku rasa tindakan serius kena ambil ni pada FA ataupun pada ref-ref ni kan. Ini bukan win ugly, ini win unfair. Sebab orang semua cakap win ugly, bukan ni win unfair. Tim Lampard ni tunjuk komitmen tinggi weh dalam game ni, dan aku rasa layak lah sekurang-kurangnya dapat 1 mata minimum guys. Gol City pun datang dari situasi deflected. Cross Bernardo, jatuh depan Foden, tap in untuk gol tunggal game. Aku masih tak boleh brain macam mana ref tak bagi penalti, walaupun berkali-kali aku tengok ulang tayang, perlahan-lahan terang-terang kena bahagian atas tangan dia. Tangan dia bergerak ke arah bola dan bukan kerana rembatan siapa-siapa pun daripada pihak lawan. Sengaja ke tak sengaja, itu adalah handball. Boleh dikira sebagai careless jugalah dalam kawasan penalti dia sendiri kan. Bola lantun kot, kau ada masa nak elak. So bagi aku penalti. Tapi aku respect lah cara pengurusan kedua-dua tim dan fans memberi penghormatan dan solidariti kepada negara dan player Ukraine yang ada dalam skuad masing-masing. Mikolenko untuk Everton, Zinchenko untuk Man City. Kedua-duanya warga Ukraine kat bench Everton dan Man City, sampai Zinchenko menitiskan air mata weh. City nampak terkejut dengan gameplay dan pressing Everton yang tak bagi masa diorang nak berlega dengan bola macam diorang biasa buat kan. Doucouré, Van de Beek, Alan, kau press. Work rate tinggi gila dalam game ni. Van de Beek main keras sampai dirampas bola sekali tu daripada Kevin De Bruyne. Anthony Gordon banyak melakukan larian-larian bahaya. Ini je sebenarnya minimum fans Everton minta selama ni dan menerima tepukan gemuruh walaupun 0-0 masa half time. Aku rasa Everton punya peluang terbaik lah first half melalui Richarlison. Second half dah mula kau nampak dominasi Man City. Everton dah start main low block. Dia dah drop deep sikit, memaksa Pickford buat double save daripada KDB dengan Bernardo. Tapi realistik lah kali ni, City mengharapkan kesilapan Michael Keane untuk menang dan bukan kerana keupayaan mereka sendiri. Pep tak senang duduk sepanjang game dan merupakan satu indikasi City tak main macam dia biasa main. Lepas game Pep cakap City layak dapat 3 mata. Aku tak tahu lah Pep tengok game mana tak pun kena suruh dia tengok balik insiden Rodri dalam kawasan penalti tu. Aku rasa Everton layak dapat 1 mata berdasarkan balance of the game first half dan second half. Work rate setiap player Everton layak sekurang-kurangnya dapat ganjaran 1 mata lah. Piala Carabao Final. Yes, Liverpool 0, Chelsea 0 after extra time 120 minit, menang penalti 11-10. Tanya the Reds, tanya Liverpool, League Cup yang ke-9 korang. Tak, Chelsea tak apa, chill. Korang apa dah hal? Korang baru juara dunia kot, menang World Club Cup. Apa dah hal? Bekas juara dunia lawan current juara dunia. Memang menjanjikan game high tempo, high intensity. Banyak nak mampus chances untuk dua-dua tim menang game ni dalam 90 minit. Macam mana tak ada gol dalam 120 minit game ni, aku takkan faham. Memang secukup rasa lah final ni kan. Bila lah kali terakhir aku tanya korang, korang tengok final yang main open game macam ni, non-stop end-to-end attacking football. Biasa final, tim akan main berhati-hati, tak nak bolos. Tapi sumpah final ni antara yang terbaik pernah aku tengok setelah sekian lama dah. Liverpool menang 11-10 penalti. Memang drama weh. Kali terakhir aku dengar 11-10 tu, penalti masa Man United kena tapau Villarreal dalam Europa League final. Waktu tu kita maki Ole sebab dia tak sub masuk Dean Henderson untuk sepakkan penalti. Tapi kali ni ramai pula maki Tuchel sebab kenapa kau masukkan Kepa untuk sepakkan penalti. Yes, aku faham Kepa memang dah beberapa kali berjaya dalam situasi ni dalam Super Cup dan sebagainya. Tapi why not? Mendy dah tengah form. Banyak shot stopping save yang dia buat dalam game ni. Apa salah ni kau bagi member tu teruskan? Member tengah form kot.
Kan? Kepa punya belagak weh, menganjing semua player Liverpool. Lalas member sendiri rembat keluar stadium Wembley. Orang biasa rembat bola ke Wembley, kau rembat keluar Wembley. Teringat aku Martinez menganjing dalam FA Cup final dulu untuk Arsenal kan. Apa pun, Tuchel mengharapkan tuah yang sama lah, bawa masuk Kepa untuk penalti semata-mata, tapi langsung tak jangka member tak boleh save satu pun dalam 11 sepakan penalti. Kepa try psycho macam-macam, tapi tak ada effect langsung. Orang pandang ni macam tak kecil. Ibarat aku bapa hantar anak aku pergi tadika, budak sekolah tadika seorang ni nak menganjing aku sebagai bapa. Ibarat macam itulah Kepa kepada player-player Liverpool. Kelleher relax skor penalti ke-11 untuk meletakkan tekanan pada Kepa waktu tu. Bab chances aku nak sebut satu-satu memang gila lah, sebab banyak sangat kan. Dua-dua tim ada gol dibatalkan sebab offside. Lukaku tu memang offside lah, walaupun offside bulu tangan je. Satu lagi gol Matip, Van Dijk interfere with play dalam kedudukan offside. So mungkin ramai susah nak faham kenapa gol tu dibatalkan, tapi memang sepatutnya dibatal lah sebab Van Dijk dalam kedudukan offside, dia interfere dengan Reece James yang nak bergerak ke arah bola. So suka tak suka kena terima lah kan. Kalau Van Dijk tak interfere dengan James, then maybe tak ada hal, kira gol lah. Mason Mount memang masin weh, dua chances keemasan nak skor, satu kena tiang dalam kot, lepas tu dia lalu je depan gol kan. Sadio Mane one on one dengan Mendy, double save. Luis Diaz, ya ampun, kau main macam dah 5 tahun kau dekat Liverpool. Aset besar tu weh, kena bela, jaga elok-elok. Dia tak happy kan Newcastle dah datang tangan terbuka weh. Havertz pun ada gol batal. Van Dijk tanduk point blank range, terpaksa Mendy save lagi. Itu yang aku susah nak telan kan. Yes, aku faham Kepa dah 2 kali masuk untuk sepakan penalti dan berjaya untuk Chelsea. Tapi Mendy tengah form kot, kenapa tak bagi dia chance? Aku tak boleh move on ni. Maybe result dia berbeza lah kan. Kalau Mendy yang save 1 daripada 11 penalti tu, game ni buat aku teringat pertemuan terakhir dekat Stamford Bridge, itu seri 2 sama. Ingat lagi tak? Yang Kovacic score wonder goal tu kan. Hampir sama lah intensity dengan impact kedua-dua tim. Memang seimbang dari segi moments, dari segi chances untuk menang game. Memang klasik final sebab ada banyak gila chances, misses, saves, insiden VAR pun ada kan. Jangan lupa insiden Chalobah kena boot tinggi dengan Naby Keita tu. Bagi aku Keita memang bernasib baik lah masih atas padang kan. Sebab sebelum insiden dengan Chalobah tu pun dia main agak bahaya aku tengok. Dan silap-silap patut kena 2 kad kuning, tak pun kad merah untuk insiden tu kan. Satu lagi benda aku perhati adalah perubahan kedudukan Mane dalam trio serangan Liverpool ni. Mane main tengah, efektif juga, membenarkan Luis Diaz gentle belah kiri tu kan. Banyak menyusahkan Aspi dengan rakan-rakan dia. Dari tengah tu juga Mane main lawan Norwich, dari tengah tu juga dia lawan Leeds dan menjaringkan beberapa gol. So nampaknya Liverpool sekarang ni semakin garang lah kan dengan squad depth bahagian serangan saja. Kau tengoklah nama-nama yang ada, 3 tu Origi, Minamino, Firmino tengah injured, aku faham. Jota is coming back. Wow, gila babs weh. Kalau bukan sebab teammate AFCON dia Mendy sendiri, Mane mungkin dah skor sebiji 2 dalam final ni. Thiago aku kesian sebab dia tak dapat main final sampai menitis air mata, terpaksa ganti Naby Keita last minute. Mamat ni memang kaca lah, suka ke tak suka kan. Cuma aku rasa satu kehilangan besar lah tak ada Thiago dalam final ni, kerana ternyata pengganti dia Keita struggle untuk 20-30 minit yang pertama perlawanan. Kai Havertz aku rasa dah makin lama makin frustrasi dengan sistem yang Tuchel nak main. Gandingan dia Mount Pulisic ada beberapa kali berjaya memecahkan perangkap offside Liverpool yang suka main high line tu. Mujo Kelleher top form. Aku rasa bila final macam ni tak ada tim yang kalah dan tak malu. Chelsea kalah sekalipun sebab penalti je kan. Cuma yang mungkin tak tidur malam tu adalah Kepa seorang je lah. Aku pun terkejut Newcastle tengah kejar dia sekarang. Aku masih tak yakin dengan Mamat ni. Aku lagi rela Newcastle try dapatkan Dean Henderson. Apa pun aku tak ambil lah Hendo dengan Milner. Tunggu player Chelsea turun lepas ambil pingat naik juara masing-masing. Memang kelas lah semangat kesukanan ditunjukkan oleh Hendo dengan Milner kan. Sebab diorang kau tie dalam tim. Alright gang, itu je lah sempat aku ulas untuk kali ni. Jangan lupa tolong support aku dan subscribe, like, share video ni. Jangan risau, video akan kerap macam biasa lepas ni dengan UCL, EPL dan macam-macam lagi. Lagu pun aku tengah standby nak buat. Yelah, sejak-sejak Bro Hans pun rajin buat lagu dekat Insta dia. Aku pun semangat weh. Raikan pendapat berbeza di ruangan komen. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert. Aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Burn TV.